Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua para pelajar kelas PK Amanah. Jadi pada hari ini kamu sekali lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafiz bagi sama-sama menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 2 KSSM Pendidikan Khas. Pada tarikh 24 Jun 2021 hari Khamis, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan unit yang keempat, pengawetan makanan. Standard kandungan kita pada hari ini 4.1 pengawetan makanan dan standard pelajaran kita pada hari ini 4.1.3 mengawet buah-buahan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan dapat menyatakan 5 kaedah pengawetan makanan yang sering dilakukan kepada buah-buahan supaya ia dapat tahan lama untuk dimakan. Yang keduanya, kamu dapat menjelaskan kaedah atau cara bagi 5 cara pengawetan buah-buahan iaitu kaedah penjerukan, pengetinan, penyejukan, pengeringan dan penyalaian. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pembelajaran cikgu pada hari ini. Mari kita mulakan sesi pengajaran kita pada hari ini. Buah-buahan merupakan bahan makanan yang sering dimakan oleh manusia. Namun demikian, jangka hayat buah-buahan ini adalah tidak tahan lama. Apabila ia dipetik atau gugur sahaja daripada pokoknya, maka ia cuma mampu bertahan untuk beberapa hari sahaja untuk dimakan. Selepas daripada itu, buah-buahan berkenaan akan rosak, busuk dan sebagainya serta tidak boleh lagi untuk dimakan. Jadi manusia berfikir dan berikhtiar bagaimanakah caranya bagi memastikan buah-buahan itu dapat diawet supaya ia kekal lama untuk dimakan pada bila-bila masa sahaja. Akhirnya manusia mendapat 5 cara yang sering dilakukan bagi mengawet buah-buahan, iaitu yang pertamanya adalah kaedah penjerukan. Yang keduanya adalah kaedah pengetinan. Yang ketiga, kaedah pengeringan. Yang keempat, kaedah penyalaian. Dan yang terakhirnya, kaedah penyejukan. Kelima-lima kaedah ini merupakan kaedah yang paling mudah yang sering dilakukan oleh manusia bagi mengawet buah-buahan. Sebentar lagi, cikgu akan menerangkan kepada kamu bagaimanakah cara pengawetan buah-buahan dengan menggunakan 5 kaedah mengawet buah-buahan ini. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada kamu, apa yang akan berlaku kepada buah-buahan yang telah diawetkan itu tadi menggunakan kaedah penjerukan, kaedah pengetinan, kaedah pengeringan, penyalaian dan juga penyejukan? Adakah kamu tahu jawapannya? Baik. Untuk percambahan ilmu kamu dan perkongsian kita bersama, setiap buah-buahan yang telah diawet itu tadi akan mengalami perubahan daripada segi rasa, warna dan rupa bentuk. Daripada segi rasa, ia akan berbeza daripada rasa buah-buahan yang segar. Warnanya juga mungkin berubah dan rupa bentuknya juga akan berubah daripada bentuknya yang asal. Kita akan melihatnya sebentar lagi. Cikgu akan menerangkannya kepada kamu dengan lebih jelas. Sekarang, mari kita lihat cara dan kaedah untuk mengawet buah-buahan. Cara dan kaedah yang pertama adalah penjerukan. Semua orang suka makan jeruk, betul tak?
cikgu suka makan jeruk mangga. Selain daripada buah mangga, kita juga boleh menghasilkan jeruk daripada buah-buahan yang lain. Sebagai contohnya betik. Yang keduanya buah pala. Yang ketiganya ialah buah sengkuang dan lain-lain lagi. Bagaimanakah kita dapat menggunakan kaedah penjerukan ini terhadap buah-buahan? Baik, kaedah penjerukan ini merupakan cara yang sangat mudah, iaitu dengan cara merendam buah-buahan ini di dalam cuka dan larutan gula yang sangat pekat. Mari kita lihat bagaimanakah cara menghasilkan jeruk buah mangga. Buah mangga yang muda dipetik daripada pokoknya, dikupas dan dipotong dengan cantik serta dibersihkan. Kemudian, kamu akan menambahkan cuka dan juga larutan air gula yang pekat ke atasnya di dalam satu bekas. Ada sesetengah orang dia akan tambahkan sedikit garam. Ataupun ada yang akan menambahkan asam boy ke dalam bekas berkenaan. Maka, kemudian ia akan disimpan untuk suatu tempoh yang tertentu, sebagai contoh 3 hari. Maka selepas daripada 3 hari, maka terhasillah jeruk mangga yang sangat enak. Jeruk mangga dapat kekal untuk suatu tempoh yang sangat lama. Hingga mungkin sehingga 1 tahun, sekiranya ia diletakkan pada tempat yang betul dan ditutup dengan ketat. Namun demikian, perubahan rasa dapat kita lihat pada buah mangga berkenaan. Buah mangga berkenaan menjadi lebih manis ataupun lebih masam. Buahnya juga menjadi lebih lembut daripada buah yang asal. Ia menjadi lebih kecut dan warnanya juga berubah menjadi kekuningan berbanding dengan yang asal, iaitu buah mangga yang muda berwarna putih. Namun demikian, jangka hayatnya kekal dengan lebih lama berbanding buah segar yang hanya mampu bertahan untuk beberapa hari. Mari kita lihat kaedah pengawetan buah-buahan yang kedua. Kaedah pengawetan makanan yang kedua adalah pengetinan. Kaedah ini jauh lebih moden daripada kaedah penjerukan. Melalui kaedah pengetinan ini, buah-buahan dicuci, dipotong, dicampur dengan sirap dan disimpan di dalam tin yang kedap udara. Mari kita lihat bagaimanakah penghasilan produk nanas di dalam tin yang enak. Yang pertamanya, kita dapatkan sebiji buah nanas, kemudian dipotong bulat ataupun dalam bentuk cube. Kemudian dia akan dicampurkan dengan larutan gula yang pekat. Dan kemudian dia akan diproses, dikilang dan dimasukkan ke dalam tin. Pada ketika ini, proses pengetinan ini ia berlaku dengan begitu rapi, sehingga tidak ada bakteria yang boleh masuk ke dalam tin berkenaan. Maka terhasillah nanas di dalam tin yang enak. Namun demikian, daripada segi rasa, ia juga berbeza daripada nanas yang kita makan secara segar. Nanas di dalam tin lebih manis rasanya kerana ia dicampurkan dengan larutan gula yang pekat. Adakah kamu memahaminya? Selain daripada nanas, buah-buahan lain yang sering dijadikan buah-buahan di dalam tin ini adalah sebagai contohnya buah longan, buah laici dan juga buah rambutan. Sekarang kita lihat proses pengawetan buah-buahan yang ketiga. Kaedah yang ketiga adalah kaedah penyejukan. Ini adalah kaedah yang paling mudah yang biasa kita lakukan di rumah kita. Makanan disimpan di dalam peti sejuk untuk mengelakkan daripada rosak. Ini bermakna kamu akan membawa buah-buahan kamu dan isikannya di dalam peti sejuk. Maka itulah yang dikatakan kaedah penyejukan. Namun demikian, buah-buahan yang diawetkan dengan kaedah penyejukan ini boleh bertahan dalam tempoh 3 hari hingga sebulan, bergantung kepada jenis-jenis buah. Ada buah yang kamu letakkan dalam peti ais, dalam tempoh beberapa hari dia sudah tidak boleh dimakan. Sebagai contohnya buah pisang. Ya?
ada tempoh-tempoh yang tertentu. Ada buah yang boleh kekal lama sebagai contohnya buah limau dan juga oren. Begitu juga dengan buah anggur. Namun demikian apabila sampai suatu tempoh, buah-buahan itu akan mula rosak dan berair. Sekarang kita masuk pula kaedah yang keempat, iaitu kaedah pengeringan. Kaedah ini mengambil masa yang agak lama, ya, kerana buah-buahan ini perlu dikeringkan pada suhu yang tinggi untuk menyingkirkan kandungan air sebelum proses pembungkusan. Sebagai contohnya jambu batu. Apabila dia melalui proses pengeringan, maka ia akan menjadi jambu kering. Kalau kamu lihat daripada rupa dan juga teksturnya, sangat berbeza dengan bentuk asal buah jambu. Info tambahan kepada kamu, tahukah kamu bahawa kismis yang selalu kita makan itu terhasil melalui proses pengawetan melalui kaedah pengeringan buah anggur? Ya, sebenarnya kismis yang kita makan itu terhasil daripada anggur yang dikeringkan. Cuba kamu lihat perbezaan di antara anggur segar dan juga kismis yang kita makan. Bentuknya sahaja sudah berubah, malahan rasanya juga sudah berubah. Semuanya berlaku melalui proses pengeringan. Hafal, pengeringan. Sekarang kita akan lihat proses pengawetan buah-buahan yang terakhir, iaitu proses penyalayan. Selain daripada buah-buahan, proses penyalayan ini juga boleh digunakan kepada daging dan juga ikan. Proses menyalai ini adalah mengasap buah-buahan menggunakan bara api, supaya ia dapat diliputi oleh bahan kimia daripada asap yang terhasil daripada proses penyalaian. Sebagai contohnya, pisang akan disalai di atas bara api yang perlahan sehingga ia menjadi kecut dan mengeringkan kandungan air di dalamnya. Kemudian terhasillah pisang salai yang tahan untuk suatu tempoh yang sangat lama. Sedangkan kita tahu bahawa pisang merupakan antara buah-buahan yang cepat untuk rosak. Namun demikian, apabila ia disalai, maka ia dapat tahan lebih lama, berbulan-bulan lamanya. Pada suatu masa dahulu, nenek moyang kita, orang-orang Melayu, apabila mereka melakukan perjalanan jauh, mereka akan membawa pisang salai ini sebagai bekalan mereka untuk makan. Kerana apa? Kerana pisang salai sangat mudah untuk dihasilkan dan ia mampu tahan lama dan sangat mengenyangkan. Begitulah manusia berusaha untuk meneruskan kehidupan mereka. Berbagai-bagai kaedah pengawetan makanan, terutamanya buah-buahan, dilakukan, difikirkan bagi meneruskan kelangsungan hidup dan mengelakkan daripada kelaparan. Kita sudah sampai ke peringkat akhir pengajaran kita pada hari ini. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita pelajari pada hari ini? Yang pertamanya, terdapat 5 cara pengawetan buah-buahan yang sering dilakukan oleh manusia, iaitu yang pertamanya kaedah penjerukan, yang keduanya kaedah pengetinan, yang ketiga kaedah penjerukan, yang keempat pengeringan dan yang terakhirnya kaedah penyalaian. Kita juga harus tahu bahawa kelima-lima kaedah pengawetan ini adalah berbeza cara dan kaedah pembuatannya, bergantung kepada kita sendiri untuk melakukannya. Namun, satu perkara yang boleh kita fikirkan adalah kaedah-kaedah pengawetan ini berupaya untuk memastikan jangka hayat buah-buahan dapat ditingkatkan dan lebih tahan lama. Melalui proses pengawetan makanan ini, manusia dapat meneruskan kehidupan mereka dengan lebih lama kerana dapat makanan yang boleh dimakan pada bila-bila masa sahaja. Dan makanan yang diawetkan itu tahan lama, boleh digunakan atau dimakan ketika berlakunya bencana seperti musim kemarau, banjir, gempa bumi dan sebagainya. Seterusnya, amalan baik yang dapat kita pelajari daripada proses pengawetan buah-buahan ini adalah
kita belajar untuk berjimat cermat dengan setiap rezeki yang ada yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian, kita dapat belajar, berusaha berfikir untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Cikgu harap kamu memahami dengan apa yang cikgu katakan pada hari ini. Kamu belajar dan terus belajar bagi memastikan kamu memahami apa yang telah cikgu terangkan. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu ada menyediakan kuis di atas talian. Kamu siapkan kuis dan latihan yang cikgu berikan. Sekiranya kamu tidak tahu, kamu boleh rujuk video pengajaran yang cikgu berikan ini sebelum menjawab soalan. Jikalau ada apa-apa pertanyaan atau apa-apa masalah, boleh sahaja berhubung dengan cikgu di talian 0176959172. Cikgu Hafiz. Takkan kamu tak kenal kan? Cikgu doakan kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga. Pastikan kamu kekal di rumah, waspada dengan ancaman penyakit COVID-19 ini. Ia tidak mengira mangsa sekiranya ia menjangkiti kita. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sayangkan kamu semua. Bye.